Bila Datuk Seri Anwar naik, seorang yang reformasi kan. Jadi kita mengharapkan perubahan. Perubahan tu bukan saja satu sektor, semualah. Kalau kita tengok Khalil, kenyataan yang dikeluarkan, saya konsisten. Saya isu ni konsisten. Daripada awal lagi, daripada bulan 4, bulan 5, sampailah bulan 8 yang kita keluarkan kenyataan baru-baru ni, dan kemudiannya dapat respon daripada Prof. Hima. Khalil sendiri juga keluarkan kenyataan menyokong kenyataan Persatuan Penerbit Televisyen Malaysia. Jadi sampai hari ni lah Khalil, kita duk bercakap, hari ni kita bercakap lagi dalam ruang podcast Masuk Angin Keluar Asap. So apa yang kita kata masuk angin keluar asap tu dah macam kenyataan dah tu kan. Kenyataan tu kerana kita duk bercakap bercakap masuk angin keluar asap, tak ada apa-apa yang berlaku kan, dan tak ada respon. Kalau dululah, ini biasa, sebab tu saya kata saya jadi presiden sejak 2008. Betul. Bermakna dah 15 tahun. Betul. Saya dah jumpa 8 menteri termasuk menteri ini. Sebab tu saya selalu cakap benda ni bukan saya nak menidakkan siapa-siapa kerajaan dan sebagainya, tidak. Saya nak beritahu bahawa lihat kami sebagai rakan strategik. Betul tu. Kan? Kena berkawan. Berkawan dengan kami supaya kami faham apa masalah yang berlaku, sehingga kan kita tak dapat mengeluarkan projek. Ini satu benda yang serius. Kerana ramai yang menunggu, dan yang menunggu ni adalah rakyat. Rakyat yang perlu bekerja, bukan nak minta. Kita sebenarnya bukan nak minta sedekah. Kita tak minta sedekah, tapi kita nak kerja. Jadi bila tak ada maklumat, macam kali kata tadi, kita tak dapat cukup maklumat yang kita boleh kongsi kepada anak-anak buah kita, kepada industri, supaya mereka faham. Tapi faham mereka pun perlu diterjemahkan dengan nak makan. Kan, nak hidup. Macam kali cakap, ada 3 bulan, ada 4 bulan. Hari tu saya panggil Kak Rosnah Johari. 4 bulan tak ada job, Khalil. Dan ini satu perkara yang serius, saya kata tak pernah berlaku. So, kalau ada perkara-perkara macam itulah, kita tak boleh nak masuk bawah kapet, tutup. Tak boleh. Kalau kita buat macam tu, maknanya kita menipu, kita hipokrit sebagai presiden. Kita kena nyatakan kebenaran apa yang berlaku dalam industri. Sepanjang Datuk jadi penerbit, pernah tak berlaku macam ni tu? Tak pernah. Tak pernah lagi. Tak pernah. Sampai bulan 8 tak ada langsung, tak pernah tu kan. Jadi ini satu perkara yang menyedihkan, menduka cita. Sebab tu bila saya bersuara dan disokong oleh Khalil sendiri dengan kenyataan daripada Prof. Hima, kita harap pada waktu itu akan ada satu kenyataan daripada Yang Berhormat Menteri yang at least melegakan kita. Kan, bagi at least bagi cool sikit lah. Kan, suasana kita rasa macam tegang sebab kita dah rasa macam dah teruk ni. Kan, tapi kita tak dengar lagi kenyataan. Cuma kita dengar daripada Ketua Pengarah Penyiaran Datuk Suhaimi Sulaiman mengatakan 3,000 proposal yang dinilai dan kemudian 50 saja yang dipilih. Dan kenyataan itu ditambah dengan baru-baru ni bila saya tanya, takkan itu saja. Sebab sebelum ni saya tunjuk data. Ini kelebihannya apabila saya memperolehi data yang dikeluarkan oleh Datuk Seri Muhammad Mantek, KSU yang sebelum ini. Jadi dia bagi data tu. Bila ada data tu, memudahkan saya untuk berhujah. Dan hujah dengan data, mereka alamak, betul juga. Takkan 50 saja. Ni dah habis tahun, orang nak makan apa? So, dikatakan akan ada perolehan lagi untuk syndicated dan juga swasta lagi. Tapi macam kalian kata, kita akan habis tahun 31 hari bulan November, dah tutup akaun untuk kerajaan. Siapa pun tak boleh ubah. Jadi sekarang dah bulan 9. Kalau buka pun sempat ke tahun ni, betul tak? So, sebenarnya tu saya kata, kalau kita bercakap ni, isu-isu macam ni menjadi panas dan kemudiannya ada orang menyalahkan kita. Contohnya akan ada orang terasa dengan statement Khalil, terasa dengan statement saya seolah-olah mengkritik kan. Kenyataan itu mengatakan saya mengkritik. Tapi sebenarnya apa yang saya nyatakan itu adalah hakikat yang berlaku dan saya perlukan jawapan sebab saya presiden. So Khalil rasa saya nak mengesahkan apa saja yang Datuk cakap. Kru filem memang terkesan dengan RTM tu. Tolong bagi tahu tu. Sebab dia orang kata saya aje. Juri dia yang sibuk ni, dia tak ada kerja, dia sibuk. Bukan. Saya mengesahkan betul. Apa saja yang dialami oleh penerbit, kami terkesan. Terkesan secara langsung tu. Bukannya secara tidak langsung. Betul tak? Terkesan secara tak ada job, tak ada projek, tak ada job. Terus macam tu punya ni. So kru-kru kita sekarang ni masih menunggu apa semua.
Saya letakkan kesalahan ini memang kepada kementerian yang seharusnya memberikan cepat perolehan. Jangan tunggu lagi, apa lagi yang nak ditunggu, bajet ada apa semua, apa lagi yang nak dinilai ataupun ditambah baik ke apa. Sistem tetap sistem, memberi tetap memberi, benda tu kena berjalan. Barulah circle tu berpusing tu. Ini tak berpusing tu sekarang ni. Jangan cakap bahawa stesen swasta banyak apa semua. Stesen swasta ni dia punya limitation, dia ada harganya lain daripada RTM. Sangat berbeza dengan RTM. RTM ni memang kita punya main pendapatan ataupun tumpuan di situ. Filem lain tu. Ini yang TV ni yang menggerakkan ekonomi kita ni, paling besar TV tu kan. So filem baru 60-70 tahun saja tapi TV dia punya perolehan dia besar tu kan. Hari tu bila kita keluar kenyataan, ada baca tak ada yang penulis upahan yang berselindung di bawah nama apa, saya lupa dah nama dia apa, tapi dia telah hantam saya seolah-olah mengatakan kita ni penerbit hantar program yang apa, yang tak ada kualiti dan terlampau mengharapkan RTM sepatutnya kita boleh hidup dah tanpa bantuan kerajaan sebagainya. So, rasa kalian betul ke apa dia cakap tu? RTM ni tu macam kita lalu nak masuk pitching pun susah tu. Bukan mudah kan? Bukan mudah kan? Bukan mudah. Sampai baru ni pun KP pun keluar statement, saya kena menyediakan 100 orang penilai. Kalau penilai tu biasa-biasa, takkanlah dia memilih program yang biasa-biasa. Mestilah dia pilih program yang terpilih daripada 3,000 tu yang 50. Maknanya kualiti tu sendiri sangat subjektif apa semua. Dan kalau nak tahu TV program ni biasanya dibuat, di-craft mengikut harga. Itu yang paling tak boleh expect terlalu mahal dari segi production value. Nak kereta meletup-letup padahal setengah jam bayar 20 lebih. Itu penonton kena faham. Jangan compare kita dengan Korea. Korea satu episod berapa dia habis ratus-ratus. Tak, dia orang kata mungkin kru-kru kita tak pandai buat kot. Boleh jawab tu kata. Kita boleh buat tak? Boleh kan? Betul, boleh. You pay peanut get monkey. Kau bayar mahal, kru boleh buat kan? Betul. Sebab tu perjuangan Datuk meningkatkan harga tu sebenarnya menentukan value produk itu sendiri. Kalau harga tinggi apa semua, dapatlah production value yang tinggi, artis pun boleh. Tak adalah kerja 4-5 job sehari satu job. So dia orang dapat tumpu satu kerja. Itu basic logik yang perlu diketahui dan informasi ni perlu diterangkan. Pihak kementerian kena menerangkan, kena bantu kita apa semua. So ini yang maksud saya dari segi apa tomahan apa semua tu, itu orang terlalu biasa. Dan juga kalau dia compare dengan stesen TV lain pun lebih kurang sama je. Sama saja. Kalau nak tengok ada satu stesen swasta pun, pattern dia pun, cerita dia pun semua sama je. Sebab dia mengikut pada data, research, dapatan dia apa semua. Genre inilah yang diminati oleh semua penduduk Malaysia pada pukul berapa-berapa kan. So dia maintain yang itu dari dulu sampai sekarang. Orang kata asyik cinta apa semua, memang itu yang paling laku. Itu yang laku kan. Rating tinggi rating paling tinggi. Ini data. Dia orang meniaga apa semua. So dia takkan ubah apa semua benda-benda macam tu kan. Yang boleh merubah, boleh buat sistem baru, boleh buat satu yang baru adalah RTM. RTM ubah harga, ubah sistem, ubah cara pemilihan. Pitching pun saya rasa dah tak sesuai dah tu. Dah kena ubah dah tu. Pitching berapa lama dah kita pitching tu? Oh, lama dah. Sejak Datuk Seri Sabri Cik. Macam mana menilai barang kreatif tu? Sukar tu. Benda sangat subjektif apa semua kan. So benda-benda yang ni yang perlu dipikirkan oleh pihak kementerian. Contohnya producer lama yang dah, so patut diberi peluang. Contohnya begitu kan. Saya setuju cara tu. Orang lama ni patut diberi peluang, yang baru perlu mencuba apa semua. Tak, sebenarnya sistem kena ubah. Saya nak kongsi, sebenarnya kita telah mencadangkan kepada kementerian, KKD dan RTM supaya ada klasifikasi grading company. Sebagaimana CIDB buat kan. Kontraktor kelas A, B lah. Yang kecil sekali F kan. So sebenarnya apabila kita bercadang tu, kita dah melihat keseluruhan industri ni dari si ekosistem. Sebab bila kita buat grading company, kita akan buat grading juga kru. Seperti mana katalah akademi kita lahir kan akademi akan lahir akan beberapa kategori kan. Yang bersijil. Yang sebab itu saya kata bila kita cadangkan satu benda, kita dah melihat keseluruhan industri. Tetapi kita punya cadangan tu macam itu yang saya kata, bila Datuk bagi cadangan mestilah ada sebab-sebab dia apa semua, dan pihak pemerintah sepatutnya kena ambil serius, kena berbincang atau menubuhkan jawatankuasa whatever lah. Bincang betul-betul benda ni betul ke dia orang minta ni apa semua, impak kepada orang lain apa semua.
Kan? So saya sangat setuju benda tu, impak dia memang direct Kan? pada kita. Sebab saya tertarik bila Khalil kata di antara 3 tier yang korang perjuangkan teras tu, salah satu akademik, Yes. dan Pendidikan. akademi tu akan melahirkan tenaga pekerja filem profesional yang akan ada taraf kelayakan ataupun pengalaman pencapaian itu yang mana kita akan gradekan, dan di situ boleh dinilaikan dengan kualiti kerja dengan gaji. Kan? Sebab tu saya kata kalau mereka sedar bahawa apa yang kita cadang ni akan memberi impak keseluruhan industri, mereka akan lakukan. Tapi sampai hari ni mereka tak nampak bahawa apa yang kita perjuangkan tu ada kepentingan untuk dilaksanakan. Kan? Ini yang saya kata agak sukar nak tembus kerana mereka mungkin tak nampak apa yang kita nampak, Khalil. Kan? So saya haraplah dengan Akademi Profima ni sendiri akan mengubah persepsi. Ini persepsi bukan cakap pasal kru je. Persepsi ni kepada saya juga dan kepada penerbit dan pelakon yang kita ni bukan cerdik. So apa kalian rasalah bila dia kata kita tak cerdik. Kau boleh terima tak? Juri ni dia cakap banyak, dia bukan cerdik. Kau rasa tak cerdik, tak jadi producer, tak jadi director lah. Kan? Director dia antara orang yang paling cerdik. Dia memikirkan banyak benda, situasi apa semua. Tapi tu yang poin pendidikan tu memang betul tu. Kita nak bawa perubahan. Apa lagi cara untuk kita ubah industri kita? Tak ada tu. Melalui pendidikan daripada bawah baru boleh naik atas. Bila orang semua dah cerdik, bila semua orang dah berkemahiran apa semua, insya-Allah kita akan ubah kita punya produk. Marketingnya akan luas, promosinya akan luas, nanti mungkin kita punya produk akan boleh peluang pekerjaan pun akan jadi luas. Tapi kerajaan kena bantulah, janganlah pegang right 2 tahun apa semua tu. Terima kasih kerana faham apa yang saya perjuangkan. Jadi bila penerbit dapat lebih, contohnya baru ni harga naik 11% hingga 30% apa semua. Kru naik harga. Saya sahkan benda ni, kru memang naik harga. Tapi kalau bercerita tentang rate card, ada orang cakap tentang rate card, bagaimana Profima menetapkan rate card. Saya nak cakap hari ni, Profima meletakkan rate card hanya untuk reference tu. Sebab guideline lah, rujukan sahaja. Kita tak boleh meletakkan bahawa harga kru sekian, tak mesti boleh. wajib macam ni, tak boleh. Tak boleh tu. Sebab saya realise benda ni, setiap kru berbeza dia punya pengalaman kemahiran. Takkanlah saya nak bayar seorang DOP yang pengalaman 30 tahun dengan harga yang DOP yang pengalaman 5 tahun. Unfair pada dia. Jadi harga ni terletak pada diri dia sendiri. Kalau dia nak harga tinggi, dia kena tambah ilmu. Dia kena tambah kemahiran, dia kena tambah apa semua, barulah dia boleh up skillkan dia. Itu cara kru filem bekerja adalah seperti orang meniaga, terpaksa positionkan diri dia, terpaksa tinggikan value dia apa semua, barulah harga dia akan naik. So jangan bercakap tentang rate harga apa semua. Belum lagi tu. Satu hari nanti mungkin. Sekarang belum lagi. Dengan keadaan harga begini apa semua. Ada orang kata kenapa Profima agak memberi ruang kepada penerbit apa semua. Sebab saya faham tu. Saya duduk dalam banyak kerusi, saya faham. Margin yang dulu 30% sekarang saya rasa 10% saja. Semua naik sekarang. Macam mana? Kos apa semua. Jadi kena share dan juga kena faham segala bentuknya. Cumanya macam mana kita nak jimat, macam mana kita nak buat cepat, macam mana kita nak sekurang-kurangnya memenuhi kehendak stesen. Itu je tu. So benda-benda yang tu yang kita kena simplifykan sedikit lah. Filem lain tu. Filem dia kena tumpuan yang lebih apa semua. Tapi untuk TV ni jangan complicatedkan sangat. Tapi paling penting job kena bagi tu. Itu macam saya katalah. Saya nak kongsi lah sedikit maklumat yang dikatakan lambat perolehan ni sampai hari ni belum. Katanya dimaklumkan kepada saya ada perubahan dari segi SOP. Bermakna akan ada perubahan yang mana akan menambah baik perolehan di ATM dan akan diumumkan oleh Yang Berhormat Menteri. Jadi saya tak boleh nak ceritalah apa benda yang akan diumumkan kerana itu adalah sesuatu yang empunya, maknanya autoritinya menteri. Kan kita tunggulah apakah pengumuman itu. Tapi yang paling penting sekarang macam kita katalah survival kita tu kan, apa pun berita baik nanti dia akan dah jadi macam kurang seronok, excited kerana menunggu lama dengan keadaan yang kita rasa sukar kan. Maksud saya benda baik biarlah diterjemahkan dengan sesuatu yang kita dapat rasa yang baik kan. Itu yang saya cakap tadi tu. Maksudnya sebenarnya bukan pihak atasan politician ni tengah ni tu. Maksudnya agensi kerajaan yang di tengah ni. Whatever sistem yang nak ditukar apa semua, kena fikir impak kepada kami yang bawah ni.
apa saja sistem nak buat, kenapa tak buat di awal tahun, kenapa tak implement awal tahun supaya tidak menjejaskan kita punya peluang pekerjaan atau membabitkan semua periuk nasib yang ada ni. Kenapa di penggal terakhir ini baru nak diimplement, nak Bulan 9 ni 3 quarter dah. Persoalannya adakah ini gula-gula ataupun alasan ataupun itu persepsi kita. Bila begini kan, kenapa nak dengan sistem-sistem baru apa semua, sepatutnya dibuat daripada awal, umum dengan kita apa semua, bila nak dibuat. So rangka kerja ni saya rasa orang-orang yang mengemudi ataupun implementasi benda ni dah lama tu, dia orang dah faham sangat-sangat. Jadi tak tahu di mana silap. Saya rasa semua kena berubah apa semua. Kalau kata reformasi, ini yang kita perlu reformasi kan tu, apa semua. Peluang kerja kena ada, baru kita boleh bergerak, baru kita boleh ni apa semua. Macam mana nak kreatif kalau duit tak ada? Macam mana yang kena kreatif nak kalau nak makan apa semua. Itu dia punya asas. Kan? Okey, Khalil, sebagai presiden dah. Okey tu. Perjuangan kita sebenarnya kita ibarat lilin membakar diri. Jadi sejauh mana agaknya Khalil sanggup pergi dalam memperjuangkan hal-hal industri ni, contohnya isu kru tadi, contohnya kita kata pasal padu citra, contohnya soal peluang pekerjaan dan sebagainya, dan mungkin juga ada cadangan lah kepada pihak kerajaan untuk lakukan sesuatu, sebab kita macam kita katalah, kita bukan bercakap hari ni, kita dah duduk dalam industri lama. Betul. Dan kita memang faham industri ni. Kalau nak kata kita tamak ataupun kita orang kata lebih mementingkan diri sendiri, rasanya jangan duduk kerusi presiden. Betul. Biar kita duduk biasa, kerana bila orang biasa ni biar orang lain yang berjuang, kita dapat. Betul. Tapi kita bukan perangai macam tu. Betul. Jadi apa yang kalian rasa yang nak buatlah sampai jadi sepanjang jadi presiden ya? Saya impikan sesuatu perubahan industri filem khususnya tuan. Saya bercakap keseluruhan. Tapi saya pergi pada filem. Industri filem Malaysia ni terlalu lama tidak bergerak. Saya nampak statik. Maksudnya filem kita tak boleh berjalan jauh sangat, tak boleh berlawan dengan mana-mana negara jiran, tak mampu tu. Walaupun ada dana, ada walaupun macam-macam, ada bantuan kerajaan berpuluh juta setiap tahun apa semua, saya nampak tak bergerak. Jadi cita-cita saya, kami kena gerakkan dari bawah tu. Okey. Saya bercita-cita kru-kru filem ni kena berubah. Okey. Kru-kru filem ni kena berubah. Itu yang saya tekankan tadi, pendidikan apa semua, sebab saya nak ubahkan mindset. Visi Profima tu mengantarabangsakan kru filem dari segi pemikiran, cara kerja. Maksud mengantarabangsakan tu, maksudnya kru kita ni terpaksa berfikir cara international. Dia orang dah kena kerja dengan orang luar. Itu yang kita galakkan apa semua. Dia orang dah kena belajar dengan orang luar. Orang luar masuk, dia orang kena kerja apa semua. Bila pemikiran tu secara international, saya mengharapkan daripada bawah ini akan memberi satu lonjakan perubahan kepada industri filem kita. Saya tidak berada dalam keadaan organisasi pengarah atau penerbit. Jadi kami menyumbang cara kami di sektor pekerja tu. Manalah tahu satu hari nanti kru-kru kita yang sangat hebat ini membantu penerbit Malaysia ataupun pengarah Malaysia menghasilkan produk yang lebih bagus. Kalau dia dah belajar atau bekerja di luar negara, skill-skill ataupun perkara-perkara teknologi itu boleh dibawa pulang ke Malaysia. So itu yang saya harap dan cita-cita sangat. Itu yang saya kata, satu hari nanti biarlah at least 10-20% kru kita kerja kat luar. Tak ada kerja kat Malaysia, kerja kat luar apa semua. Bukan kita nak lantunkan kru kita jauh sangat, bukan. Kita nak dia balik pulang. Kita ambil model China satu masa dulu. Bagaimana China membangun dari segi ekonomi apa semua, bila dia tarik orang luar, expert dia masuk ke dalam kan. So model itu sebenarnya boleh diguna pakai, dan kami mengharapkan begitulah untuk perubahan daripada cabaran tu. Saya tak peduli apa orang kata. Lantaklah. Saya ada idola, saya tak kisah. Hantam ya. Hantam saja. Saya tak kisah nak bergaduh dengan siapa pun, tak kisah. Tapi pendekatan saya tu, apa yang kami buat masa sekarang ni, kami tidak bergaduh dengan mana-mana pihak. Kami tidak mengeluarkan terlalu keras dari segi tomahan ataupun teguran kepada agensi. Sebab kami guna negosiasi. Tapi sampai bila tu? Maksudnya bila orang seni ni dia punya dalam dia sangat kuat memberontak.
sampai bila kami mampu bertahan. Sebab itu dalam satu dulu perjumpaan dengan salah seorang pengurusi Pinas, saya cakap buat masa sekarang ni kami kontrol, kami takkan lawan. Tapi sampai bila? Apabila tuntutan tidak dipenuhi, apabila kru kami tidak masih teruk, soal perumahan tidak dijaga langsung apa semua. So satu hari nanti tu saya takut benda ni makin meletup. Perjuangan Datuk dulu switch off. Saya dah lihat semua, mungkin ada yang kurang relevan sekarang. Mungkin perjuangan tu dah habis. Tapi perjuangan sekarang itu saya tengok cabaran dia lagi teruk tu. Bila masuk AI teknologi tu, kru kita macam mana tu? Maksudnya macam orang bawa Grab dengan pemandu teksi lama. So pekerjaan tu makin lama makin disisih apa semua. Kalau tidak dipersiapkan kru-kru kita nanti, ini masalah tu. So agensi kena tolong kita, bantu kita cepat sikit lah. Jangan biarkan kita macam ni apa semua. So saya cakap, kita ada cita-cita yang besar, kita nak pergi lebih jauh apa semua, kita nak buat perubahan apa semua, kena bantulah. Kerajaan kena bantu ni semua. Kalau tak bantu juga, kita akan terus bergerak. Dan waktu itu kita akan jalan gempur apa semua je lah. So itu yang kita akan buat. Saya tak risau langsung tu apa semua. So kita tak ada apa yang nak ditakutkan. Membujur lalu melintang patah. Wah, dengar tu. Okey, satu soalan lah. Sebab saya nampak lah. Saya setelah lebih 15 tahun jadi presiden, memperjuangkan industri sebagai NGO, sebuah persatuan yang kita tak boleh pegang akta apa pun. Contohnya kita nak cakap pasal akta pekerjaan pun tak boleh. Kita nak cakap akta Finas pun tak ada yang soal-soal kemanusiaan pekerjaan dan sebagainya. Dan bila kita sentiasa bercakap, kita melobi, kita meluahkan sama ada di media sosial ataupun ruang-ruang macam ni ataupun di platform-platform yang disediakan, kurang didengar. Jadi saya tanya ke Khalil lah. Kalau kita melihat model antarabangsa di mana industrinya ada union lah. Dan union ni ada undang-undang yang dikuatkuasakan, yang mana mereka boleh berlawan dengan kerajaan ataupun pihak berkuasa dalam menentukan kepentingan mereka dijaga ataupun dibela. Jadi dalam hal kita lah, kita sebenarnya dah cuba untuk bersatu. Contohnya dulu kita ada GAFIM, gabungan 13 persatuan, dan terkini pun ada lagi satu pertubuhan yang menggabungkan GAFIM juga, ejaan yang berbeza tapi GAFIMA. So jadi kalaulah kita hanya tubuh persatuan yang berfungsinya semacam yang ada hari ini, yang tak ada kuku dan tak ada taring, rasanya kita boleh pergi jauh ke? Ataupun kita dah tiba masa penyatuan ini digabungkan menjadi sebuah kesatuan pekerja. Jadi pandangan Khalil. Saya melihat satu perjuangan dari segi sektor yang berbeza itu bagus. Maksudnya penerbit-penerbit, pengarah-pengarah, so dia lebih spesifik apa semua. Tapi gabungan kena ada. Macam dulu kita ada GAFIM apa semua, yang terbaru kita ada GAFIMA. Cumanya gabungan ini dia perlu serius dari segi dasar dan juga apa sistem ataupun apa perkara yang baru nak dibawa. Kita tak boleh lagi memperjuangkan macam dulu GAFIM. Kadang-kadang GAFIM nak ambil festival filem apa semua. Jadi perkara itu kadang-kadang dia terarah fokus dia lari sikit. Tapi kalau yang ini dalam GAFIMA, saya juga ada dalam tu. Saya juga bercakap benda yang sama. Saya kata kalau kita berbincang tentang projek, event apa semua, itu lari daripada topik. So kita lebih kepada dasar. Apa dasar yang kita nak buat? Kalau begini, kalau nak semangat padu citra apa semua. Tapi gabungan ni sangat penting sebab inilah suara kita dalam semua sektor ataupun perkumpulan. Dan sekarang kita tengah berjalan, saya harapkan gabungan ni memang betul-betul berjalan lah. Kalau masih lagi pincang ataupun pergi tak tentu arah ataupun tak ada tujuan apa semua, kita kena perbetulkan balik. So kali ini kita kena bersatu betul-betul tu. Kena one step ke belakang semua dalam keadaan job tak ada apa semua ni tu, dan kita kena bersama balik. Saya setuju benda-benda itu tak ada masalah. Prof Hima sentiasa menyokong apa semua. Dan saya dari segi berpersatuan ni, ahli-ahli juga kena memberikan satu sensitivity lah tu. Mana ada orang berniaga langsung tak ada organisasi yang dia nak dapatkan maklumat apa semua. So dia kena ada lah. Kalau syarikat tu dia kena ada berpersatuan. Kalau individu tu pun dia kena ada berpersatuan.
Dan saya cukup tak suka kalau orang kata persatuan tak beritahu kita, tak info kita. Saya sangat tak bersetuju kan benda-benda macam tu kan. Dia kena cari maklumat tu supaya dia bukan persatuan. Members, kita kena dapatkan persatuan lah. Mana mungkin kita nak mencari sampai 22 orang Malaysia tu. Jadi sebab tu saya pemudah lagi. Contoh Profima, kami buat cawangan setiap negeri tu. Ada ketua-ketua apa semua. So jumpa kita apa semua, dapatkan maklumat. Kita ada Gafema, kita ada ni apa semua. So kita dah susun. Jadi pekerja filem, penggiat filem apa semua kena bersatu tu. Saya bercakap benda ni, saya cakap kami ada satu program tu pada 1 hari bulan 2 setiap tahun. Kami baru start hari tu, Februari. Hari Kru Filem Malaysia. Kami tubuhkan benda, kami buat macam tu. Waktu tu saya bercakap, saya kata kru filem kena bersatu. Kalau saya ke kiri, semua kena ke kiri. Saya kata tak boleh saya ke kiri, korang ke kanan. Macam mana saya nak berjuangkan korang punya nasib apa semua. Saya cakap bagi peluang saya kali ni 3 tahun, insya-Allah saya akan buatlah, saya kata kan benda ni. So persatuan ataupun kesatuan hati semua sektor ni kena ada tu. Barulah kalau Datuk Julia kata kita fight untuk right, kita fight untuk right apa semua macam tu kan. So benda-benda macam ni mencerminkan kita punya organisasi lah. So kali ni tu saya juga mengharapkan daripada kru sampai ke bawah semua, kali ni kita bersatu. InsyaAllah kami di peringkat atasan dah bersatu. InsyaAllah PTVM pun dah jadi ahli Gafima apa semua kan. So mungkin ada satu perubahan nanti. So kita kena ada perkumpulan kesatuan union tu memang dah ada lah. Tak ada isu. Cuma nak menggerakkan bagaimana. So dah ada perancangan. Saya rasa insyaAllah kita akan buat ikut apa yang kita rancang. Dan juga kita ada dalam tu apa masalah yang tak betul kita tegur. Kan? Tak, benda ni sebenarnya kena bersatu. Bersatu kan? Tu. Sebab hari ni kerajaan nak dengar cakap siapa. Kan? Mana kalau wakilnya? Kalau kata kumpulan ini ada semua persatuan-persatuan. Jadi dia ini boleh dengar sebab dia ramai. Kan dia mewakili industri yang besar kan. Betul. Saya nak tegur satu poin tu. Macam dulu. Tiba-tiba banyak pertubuhan di tubuh kan. Dia dapat dana masa tu. Diracik-racikkan persatuan kita ni. Hari ni saya nak tegur. Silakan. Kenapa menggunakan langkah politik untuk mengurangkan kuasa atau divide and rule? Ya, kenapa? Sebab kau tahu kesan dia sangat buruk kepada orang industri kan. Saya sangat terkesan dengan langkah tu apa semua. Sebab apa yang dia buat hari tu memecah belahkan kita. Tapi kita tak kisah pun. Tapi bila nak menguruskan organisasi ni bukan mudah kan. So dah berapa banyak mati tu. Bila dah pecah lepas tu jadi macam masalah kan. Masalah dari segi data, dari segi nak kontrol apa semua dia jadi masalah balik. Masing-masing bukanlah berlawan tapi bukan semua orang berpengalaman menguruskan organisasi. Bukan mudah sebenarnya. Itu persoalan dia. Jadi yang pecah-pecah tu dia telah memberi, saya sahkan benda ni memang negatif sangat-sangat lah. Betul tu. Tapi ini agenda satu orang ni lah kan. Ya tu. So hari ni saya nak cakap korang punya pasal lah yang menyebabkan pecah ramai apa semua. Bukan susah nak satu, bukan. Tapi ahli-ahli tu. Ahli-ahli confuse ya. So perjuangan dah jadi huru-hara apa semua. Jadi yang mengambil akibat ni kami terpaksa kumpulkan balik apa semua ni balik apa semua kan. Ada yang masih bertahan tu masih berjiwa besar, masih lagi dia tak tahu betapa susah nak maintain sebagai satu persatuan ni kan. So benda-benda macam tu harap benda ni jangan berlaku lagi lah. Tak, kita kena suarakan. Kalau kita tak bercakap tak boleh tu. Saya rasa tak adalah orang nak bercakap belakang mungkin kan. Tapi kali ni memang salah. Cara tu salah. Jangan gunakan langkah politik dalam kita punya persatuan jangan. Sebab benda ni memberi impak sangat besar. Tapi kan Gafima sekarang ada MyCap juga. MyCap masih ada lagi. MyCap masih ada lagi. Gafima adalah betul-betul luar daripada Finas. Dia begitu. Tak, maksudnya gabungan ada. MyCap tu masih lagi ada. Betul. Tapi Finas MyCap pun dia tak clear dia punya hal itu. Saya tengok lebih kepada data saja. Lebih kepada data sajalah. So Gafima lebih pada perjuangan dasar apa semua. So ada dua yang berbeza. Okey, so kita nak kita nak mengakhiri episod ni. Mungkin ada kata-kata terakhir sebagai Presiden Profima mungkin kepada kerajaan hari ni ataupun mungkin nak kepada kru ke? Silakan. Saya cuma nak cakap sektor pekerja industri filem sangat bersemangat tu. Sebab kita juga melihat Perdana Menteri kita yang sangat bersemangat.
Jadi kita sentiasa mengikut apa kemahuan dia. Saya mengharapkan semua yang berada dalam tingkat pemerintah yang ada di bawah kementerian dan segala-galanya, sama-sama kita berubah, ikut apa yang diperjuangkan oleh Perdana Menteri kita. Kita bagi peluang kat Perdana Menteri kita, sama-sama kita berubah. Tanggungjawab yang diberikan kena deliver, kena buat apa semua. Hubungan kena baik, konsep madani tu yang 5 tu kena tafsirkan betul-betul apa semua. Apa salahnya benda yang baik kita buat. Kalau benda tak betul, kita perbaiki lah. Tapi hasilnya nanti, semua merasa impaknya nanti 10-20 tahun ke depan sangat hebat. So, beri peluang kepada kami yang nak berubah, yang sangat bersemangat ini. InsyaAllah kita akan perjuangkan. Datuk dah lama berjuang apa semua. Saya pun kadang-kadang kesian dengan Datuk kan. Masih lagi bertahan, dah 15 tahun apa semua. Dan kita nak benda ni biar disambut lah tu. Perjuangan ni disambut. Nak hand over kat siapa ni tak ada ni. Kerajaan kena sambut apa kehendak apa semua. Korang ni nak apa sebenarnya? Apa masalah korang benda ni? Selesaikan benda-benda ni. Kalau dah selesai, tak ada lagi kita bercakap apa semua. Industri ni sangat besar, bukan industri hiburan tu. Bukan hiburan semata-mata Bukan hiburan semata-mata. Sangat implikasinya sangat besar, sangat berpotensi, sangat menyumbang apa semua. Saya pernah bercakap dalam bajet tahun lepas, saya kata berikan bajet yang cukup besar kepada industri ini yang boleh memberikan impak yang besar kepada seluruh sektor ekonomi yang lain kan. Tak pernah diberi peluang. Cuba beri sekali peluang. Kalau Korea berpuluh tahun dia punya perancangan, kita 10 tahun pun cukup. Sebab kita dah ada model. Apa nak susahnya? Tak pernah ada perbincangan tentang think tank membicarakan benda ni lebih serius. Tak ada tu. Tak pernah ada. Memang pihak tak ada. kementerian, pihak agensi tak pernah panggil kita untuk membicarakan ke mana hala tuju kita 10-20 tahun depan. Tak ada tu. So kena buatlah benda ni. Pihak pemerintah kena buat, kami ikut. Kami tak buat, kita akan buat tu. Itu. Tapi lambatlah bila kita nak buat bergerak apa semua kan. Saya rasa itu sajalah tu. Cakap lebih-lebih kan orang marah. Okey, kita dah dengar apa yang Cik Khalil Saleh bagi tahu. Dan kalau kita lihat kerajaan hari ni, kerajaan Madani di bawah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim dah jumpa rakyat banyak tempat dia turun dan umumkan macam-macam lah. Betul. Jadi saya haraplah, saya ingat Cik Khalil pun setuju juga. Saya harap Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bolehlah adakan engagement dengan kami ni. Setuju. Dengar apa yang kami nak bagi tahu sekali saja. Temu Anwar. Apa? Anwar. Temu Anwar peringkat industri filem. Dengar tu. Temu Anwar peringkat industri filem. Baru ni dibuat di Jakarta. Betul. Dan kita haraplah ambil apa yang Cik Khalil kata, industri ni bukan semata-mata hiburan. Betul. Tetapi lebih pada tu ambil kesempatan untuk buat perubahan yang besar. Kerana kalau Datuk Seri Anwar dapat lakukan sesuatu, maka saya sangat yakin industri ni boleh berubah menjadi sebuah industri yang akan menyumbang kepada KDNK negara lebih besar lagi daripada yang sebelum-sebelum ni. Okey, so itu saja untuk episod kali ini. Terima kasih banyak-banyak kepada Encik Khalil Saleh, Presiden Profima. InsyaAllah kita jumpa di lain rancangan. Okey, bye-bye.